السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pertengahan Ramadan ni kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat sihat, nikmat masa. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir ataupun diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai minggu lepas kita mana ya? Al-Quddus ya? As-Subuh. As-Subuh ke Al-Quddus? As-Subuh kan? Okey, As-Subuh. Okey. So, sekarang kita sampai pada muka surat 53 kan? 53. Nah, baik. Muka surat 53 iaitu nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Ini nama yang begitu agung, yang begitu indah, As-Salam. Kita sering mendengar dan mengatakan perkataan Assalam kan? Kalau kita jumpa dengan kawan kita, kita ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat kita pun kita juga sebut salam. Apabila kita menoleh ke kanan, ke kiri, kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi selepas solat kita pun zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaika ya'udu salam. Rahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Jadi nama yang begitu indah ni sering diulang-ulangi oleh kita setiap hari, setiap malam. La haula wala quwwata illa billah. Cuma kita tak perasan bahawa nama yang kita baca ni sebetulnya nama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Assalam tu yang kita baca sebetulnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap kepada kawan kita, sama ada kawan kita itu kenal dengan kita ataupun tak kenal, maka kita ucap kepada dia Assalamualaikum. Maka ketika itu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Assalam. Kita tengok nanti tafsiran dia apa Assalam ni. Jom kita bahas dulu, bincang dulu tentang makna dia Assalam ni apa dari segi bahasa. InsyaAllah banyak yang tahu ni lah, sebab Assalam ni dia bahasa Melayu. Tak susah sangat. Bahkan dia tak susah, dia senang je. Assalam. Assalamu. Bahkan ni banyak disebutkan dalam nasyid-nasyid, banyak dinyanyikan dalam nasyid-nasyid. Siapa yang yang suka dengan nasyid-nasyid Masyari Rashid? Ada kan? Allah antas salam wa minkas salam. Apa tu? Lupa juga. Antas salam minkas salam. Lupa dah. Tu Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Assalam ni merupakan kalimat yang sangat indah. Nama yang begitu agung, nama yang begitu indah, yang begitu cantik. Kalau kita mendengar perkataan Assalam, maknanya salam lah, kesejahteraan. Okey, jadi Assalam arti dia ialah yang maha sejahtera.
Maha sejahtera ataupun memberi keselamatan. Boleh kita terjemahkan yang maha sejahtera, maha selamat, maha memberi keselamatan. Ini makna as-salam. Kita tengok dari segi bahasa. Secara bahasa, kata as-salam merupakan bentuk masdar. Masdar ya, salam ni salamun. Ya. Bentuk masdar yang digunakan sebagai isim yang disifatkan dengan keselamatan. Kalau kita sebut salam, kita dengar salam, bermakna dia keselamatan. Okey. Kata fi'ilnya adalah salima yaslamu salaman wa salamatan. Salima ni fi'il madhi. Salima telah selamat. Yaslamu sedang ataupun akan selamat. Salaman keselamatan. Ataupun salamatan keselamatan juga. Jadi masdar dia ada dua. Salaman ataupun salamatan. Salam dan selamat adalah bahasa Melayu. Diserap daripada bahasa Arab. Salima yaslamu salaman wa salamatan. Lalu daripada perkataan salaman inilah ya, dijadikanlah nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Okey. Sekarang kata as-salama. Kata as-salama mempunyai beberapa makna. Antaranya yang pertama al-amnu, keamanan. Kalau kita dengar perkataan selamat ataupun as-salama, makna dia yang pertama adalah al-amnu, keamanan. Jadi ada keamanan lah. Ada ketenteraman, keamanan, bebas daripada gangguan. Okey, di antaranya lagi makna as-salamah al-amanatu, amanah. Amanah, menjaga tanggungjawab. Ini termasuk selamat. Ya, selamat. Okey, selamat daripada khianat. Dia bertanggungjawab, menjalankan amanah. Itu juga disebut sebagai as-salamah. Okey, yang ketiga, al-hisanatu, penjagaan. Menjaga. Seseorang apabila dia ingin selamat, mesti dia dijaga. Kita selamat di dunia ni kerana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan, buaya-buaya yang ada di dalam di dalam sungai itu, kalau dia keluar ya ke daratan ni, masuk ke rumah kita, habislah kita. Macam singa kan, singa, ular apa, kalau Allah Subhanahu wa taala tak jaga kita daripada tu, habislah kita. Inilah al-hisana, menjaga. La haula wala quwwata illa billah. Al-itma'nan. Di antaranya makna dia adalah ketenangan, tenang. As-salamah ni maknanya tenang. Kita yang merasa tenang ni karena kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu untuk kita menjadi orang yang tenang ialah perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, subhanallahul azim, subhanallah bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, la usyriku bihi syai'a, dan sebagainya. Hati kita merasa tenang. Meskipun kita tak ada duit, meskipun tidak ada uang, kita rasa tenang. Sebab kita punya Allah Subhanahu wa taala as-salam, yang sentiasa memberikan ketenangan kepada kita. Okay. Al-bara'atu min kulli afatin zahiratan wa batinatan. Di antara makna salamah ialah terbebas dari segala malapetaka, sama ada zahir maupun batin. Tak ada malapetaka, tak ada musibah, tak ada gangguan. Itu termasuk selamat lah. Okay. Dan al-khalasu min kulli makruhin wa aibin, iaitu jauh daripada perkara yang dibenci dan tercela. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang paling penting lagi. Jauh daripada perkara yang dibenci dan tercela. Sesiapa yang terjauh daripada perkara yang dibenci ni dan tercela, maknanya dia selamat. Cuma kita ni ada yang selamat, ada yang tak selamat. Yang tak selamat ni biasanya mereka dibenci dan dicela, difitnah. Bermakna itu tak selamatlah. Kalau dia tidak mau difitnah, dia tidak dibenci, dia tidak dicela, tergolong dia seorang yang selamat. Cuma kita hidup di dunia ni, mesti ada ni lah, mesti ada celaan, mesti kita dibenci, mesti kita difitnah. Kadang-kadang macam itulah. Kita pun tak keluar daripada rumah menjadi perbincangan orang lain.
kita pun sering keluar rumah juga dibincangkan orang lain. Jadi macam kita serba salah kan? Tak keluar salah, sering keluar rumah pun salah. Macam itulah. Macam kita tak ada betul di mata orang lain. Itulah manusia. Baik. Baik. Ibn al-Arabi berkata, as-salamatu bermakna al-afiyah. Apa tu al-afiyah? Iaitu afiat ataupun kesejahteraan. Kata Ibn Arabi, as-salamatu maknanya dia afiat, iaitu kesejahteraan. Okey, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat yang ke-63 surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maksudnya, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab ataupun apabila orang-orang yang jahil itu berkata, khatabahumul jahiluna qalu salama, hadapkan kata-kata kepada mereka menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ataupun dalam terjemahan bebas, dalam terjemahan yang lain, apabila orang-orang bodoh mengata-ngata kepada mereka, maka mereka menjawab salama, damailah. Salama, damailah, ataupun salamlah. Macam tu, lebih kurang. Okey. Makanya di sini kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berdoa untuk memintakan keselamatan dan afiat. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Hafal semua kan? InsyaAllah hafal lah. Kalau tak hafal semua, hafal sedikit. Tu di antaranya doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Okey. Selain daripada itu, dikatakan juga bahawa al-jannatu disebut Darussalam. Al-jannatu. Apa al-jannatu? Syurga. Nama lain dari al-jannat Darussalam. Daru tu apa daru? Daru negeri ataupun rumah. Daru negeri ataupun rumah. Assalam, keselamatan, kedamaian. Okey. Apa maksud Darussalam? Iaitu rumah keselamatan, kerana ia adalah tempat keselamatan yang jauh dari segala malapetaka. Seseorang yang ingin menjadi selamat 1%, tidak mempunyai masalah dalam kehidupan dia, dia kena tinggal di dalam syurga. Kalau dah tinggal di dalam syurga lah, memang tak ada masalah, tak ada hutang. Tak ada hutang seperti mana hutang di dunia. Tak ada lagi bergaduh antara suami dan isteri, berdebat, tak ada. Semuanya di sana selamat. Kesejahteraan, hidup sejahtera, damai sentosa, tidak ada pernah masalah, tidak pernah ada kekacauan ataupun keributan, tak ada. Okey, itu assalam ya. Jadi assalam ni bentuk masdar daripada perkataan salima yaslamu salaman wa salamatan. Tak perlu banyak-banyak lah, InsyaAllah dah faham ni. Okey, sekarang kita terus kepada maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita ketahui ni salam ni apa sebetulnya. Baik, tengok di sini. Assalam merupakan nama Allah yang sangat mulia dan agung. Selamat. Nama yang begitu indah sentiasa menyelamatkan semua perbuatan dan sifatnya daripada keburukan dan kekurangan yang tidak layak pada dirinya. Nama Allah As-Salam disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 kali sahaja. Tengok ni. Nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada dirinya As-Salam tu disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 kali saja, iaitu dalam surah apa? Surah apa? Al-Furqan. Bukan Al-Furqan. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey. Boleh baca gantian? Sekarang puasa. Jadi saya nak bagi pahala lah. Kalau saya yang baca ni macam takut tak kuat nanti. Cuba siapa yang nak baca ni? Jom, tafadhal.
Nah, Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran. Tafadhal. Siapa nak baca ni? Allah Karim. Tak ada ya. Okey, tak apa. Saya faham ya. Penat kan biasa, haus apa semua kan. Macam-macam. Puasa, saya pun faham. Tak ada masalah. Okey tak? Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Masya-Allah. Tabarakallah. Subhanallahi amma yushrikun. Okey, ada sambungan dia ya. Nah, baik. Bacaan macam itulah yang dikehendaki. Jadi kita dalam baca Quran ni kan sekarang dia lagi apa ni? Lagi apa dalam apa bahasa sini ya? Kalau bahasa sana lagi ribut. Sini apa? Lagi viral. Kan? Viral dia ada musabaqah, kan? Di apa tu? Di mana? Tak pasti ya. Tapi yang jadi juri tu, tim penilai tu adalah Dr. Aiman Shuaib. Kan? Ada seorang ni dari negeri saya ni. Ada seorang seorang perempuan yang ikut musabaqah tu, yang ikut lomba baca Quran tu, dia baca Quran memang sedap sangat. Kalau kita dengar, masya-Allah, menusuk hati. Tapi dia ni bacaan ni dia banyak lenggak-lenggok. Banyak lenggak-lenggok macam menyerupai nyanyian walaupun tak 100%, dia menyerupai nyanyian. Kalau bagi orang yang tidak yang tidak jeli, mungkin dia akan mengatakan bacaan itu sangat baik, sangat cantik. Tapi kalau kita perhatikan, dia macam ada nyanyian ketika dia melenggak-lenggokkan bacaan itu. Kata Dr. Aiman, jangan baca macam tu. Sebab bacaan macam tu adalah bacaan nyanyian. Banyak yang berlaku ni di negeri di Malaysia, di Indonesia, Thailand, banyak orang yang baca macam ni. Dia baca dengan lagu yang melewati batas. Dia nak jadikan bacaan Al-Quran tu dengan lagu yang baik, yang cantik supaya bacaan Al-Quran tambah baik. Tapi justru malah sebaliknya. Bacaan Al-Quran itu kalau dilakukan seperti itu bukan tambah baik, tetapi tambah buruk. Justru dia akan mendapatkan dosa. Makanya ketika kita baca Al-Quran ni, kalau kita nak lakukan, nak teronom dengan apa adanya. Jangan kita buat-buat, ataupun boleh kita baca biasa saja. Ataupun kita boleh tiru bacaan Haramain. InsyaAllah dia boleh kita terimalah bacaan Haramain. Sebab dia baca dengan nada-nada mereka, bukan dibuat-buat. Macam itulah kalau kita baca Al-Quran. Itu yang terpenting lah. Yang terpenting ketika kita baca Al-Quran. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dialah Allah, wallah alladhi yang la ilaha, tiada Tuhan illahu, melainkan dia. Siapa dia ni? Al-Malik, yang menguasai sekalian alam. Al-Quddus, apa Al-Quddus? Yang maha suci ataupun yang maha kudus. Okey. As-Salam, yang maha selamat sejahtera. Ni tengok. As-Salam, yang maha selamat ataupun maha sejahtera. Sejahtera ataupun selamat dari apa? Dari segala kekurangan. Okey. Lepas tu Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min? Yang maha melimpahkan keamanan. Okey. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin yang maha pengawal serta pengawas. Yang mengawal dan yang mengawasi. Okey. Lepas tu Al-Aziz, yang maha kuasa ataupun perkasa. Okey. Al-Jabbar, yang maha kuat menundukkan segala-galanya. Lepas tu Al-Mutakabbir, yang melengkapi segala kebesarannya ataupun yang maha sombong lah. Okey. Inilah nama As-Salam yang disebutkan dalam Al-Quran satu kali sahaja. Meskipun dia disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran, maknanya cukup hebat. Maknanya cukup meliputi segala keagungan dan kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ni boleh kita tengok nanti perkataan Ibnul Qayyim ni yang menjelaskan tentang As-Salam ni secara sempurna. Okey, tengok di sini. As-Salam bagi Allah mempunyai beberapa maksud. Bukan hanya satu maksudnya salamnya. Memang kalau kita tengok daripada zahir dia, As-Salam ni keselamatan.
memberi kesejahteraan. Cuma maksud dia ada beberapa. Di antaranya yang pertama, maksud assalam. Boleh digaris bawah itu. Headline boleh dia. Okay, yang pertama, assalam maksud dia yang selamat dari keserupaan dengan makhluk. Ni tengok ni. Jadi assalam tu selamat dari keserupaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk sama ada dalam sifatnya, dalam namanya, dalam perbuatannya, dalam zatnya. Selamat Allah Subhanahu wa taala daripada semua itu. Selamat dari segala kekurangan. Selamat daripada segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada pernah tidak pernah kekurangan sedikit pun. Dalam zatnya, dalam sifatnya, sempurna semuanya, tidak ada kekurangan. Okey, lepas tu selamat daripada segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan sifat dan perbuatan. Ya, sifat Allah, perbuatan Allah adalah sempurna. Jadi segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan sifat dan perbuatan. Allah Maha sempurna, Allah Maha agung dalam sifat dan perbuatan. Dia lebih utama dan lebih layak dengan nama ini dari semua nama. Karena dia terselamat dari semua celah dan kekurangan. Perbuatannya selamat dari segala keburukan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakar rahman. Kalau kita tengok ni nama-nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu kan? Al-Hayyu Maha hidup. Berarti boleh kita tarik daripada Al-Hayyu ni Allah Maha selamat daripada apa? Allah Maha hidup kan? Okey, Maha hidup. Okey. Kalau kita kaitkan dengan assalam ni, Allah Maha hidup, Al-Hayyu dengan assalam ni bermakna Allah Subhanahu wa taala selamat dari apa? Selamat dari mati. Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Kalau Ar-Razzaq ni kita kaitkan dengan assalam, bermakna Allah Subhanahu wa taala selamat dari apa? Yes, boleh selamat dari miskin. Apa lagi? Memberi rezeki, berarti selamat daripada kesusahan, selamat daripada kedekut. Manakala kita kedekut. Tak semualah. Sikit je kedekut dia. Okey. Kalau kita tengok lagi nama Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan Al-Quddus dan As-Subuh. Al-Quddus, As-Subuh Maha suci kan? Itu hari dah jelaskan, suci daripada kedekut, suci daripada mati, suci daripada mengantuk. Okey, kalau kita kaitkan lagi, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurusi makhluk kan? Kalau kita kaitkan antara Al-Quddus dengan As-Salam, bermakna Allah Subhanahu wa taala selamat dari apa? Al-Qayyum sentiasa mengurusi makhluk. Bermakna Allah Subhanahu wa taala selamat dari apa? Daripada leka ataupun selamat daripada menyia-nyiakan makhluk. Itu dia. Jadi pada hakikatnya As-Salam ni dia mencakupi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau kita sebut Allah Al-Hayyu, bermakna Allah selamat daripada kematian. Kalau kita sebut Al-Qadir, yang Maha Kuasa, bermakna Allah Subhanahu wa taala selamat daripada kelemahan. Itu dia. Jadi As-Salam ni dia saling kait-mengait dengan nama-nama yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya ni sangat agung, sangat cantik, terutama As-Salam. Kalau kita tengok sesuatu yang menakjubkan, kadang-kadang kita terus terkeluar daripada mulut kita, ya salam, ya salam. Kita sebetulnya tu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Macam tu. Ya salam. Okey. Tapi orang Melayu tak cakap ya salam kan? Dia cakap wow. Bukan ya salam. Wow, itu. Perkataan yang keluar daripada mulut pertama kali kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan, wow. Ataupun masya-Allah lah. Ataupun kalau nak, ya salam. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Okey, jom kita tengok perenggan berikutnya. Al-Khattabi berkata, apa kata Imam Al-Khattabi ni berkaitan dengan As-Salam?
As-salam sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Khattabi, as-salam ni adalah sifat Allah. Bermakna dialah zat yang selamat dari segala celah. Selamat daripada segala celah. Allah Subhanahu wa taala tidak punya celah. Ya, manakala diri kita semua mempunyai celah. Jangan kata kita yang mempunyai badan yang sempurna ni, semua ada, tangan ada, hidung ada, kita mesti ada celah di situ. Mesti ada celah di situ. Nak tahu celah kita, boleh fikirkan sendiri. Boleh fikirkan sendirilah. Okey. Dia lebih mana tadi? Selamat dari segala malapetaka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendapatkan musibah. Justru Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ataupun yang memberikan musibah ataupun malapetaka. Selamat dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kekurangan sedikit pun. Manakala kita hamba-hambanya sangat berkekurangan. Antumul fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini adalah orang-orang yang fakir, sentiasa memerlukan sesuatu, berkekurangan yang terdapat pada semua makhluknya. Ini kata Imam Al-Khattabi. Seterusnya kita terus kepada menurut Imam Ibn Al-Qayyim. Ini cantik ni. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Pengertian secara mendalam disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Tentang nama as-salam ni dijelaskan secara sempurna, secara jelas, secara nyata oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata dia, kehidupan Allah selamat daripada kematian. Tengoklah, disebutkan tadi kan, Al-Hayyu bermakna selamat daripada kematian. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah pula tidur. Ini Al-Hayyu. Manakala kita mengantuk dan tidur, Ustaz belum habis lagi menerangkan, sudah menguap. Bahkan sudah ada yang tidur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini biasalah. Memang kalau kita bandingkan antara makhluk dengan khalik, beza jauh. Kalau kita ni mencari kekurangan, amat banyak kekurangan yang terdapat pada kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun sekecil biji zarah ada kekurangan. Semuanya sempurna. Sempurna, maha sempurna. Okey. Lepas tu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kekuasaan dan kekuatannya selamat daripada kelelahan. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Allah tidak pernah lelah. Selamat daripada lelah. Keletihan, Allah tidak pernah letih. Manakala kita ni jalan sedikit, naik gunung, naik tebing, sudah nafas ni sudah ngap. Sudah sungguh. Dia pun nak jalan macam tak letih. Jalan 500 meter jauh, Masya Allah, dia sudah mengeluh. Ya Allah, saya tak boleh buat ni, saya tak letih, saya tak kuat. Itulah manusia. Dan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lemah. Ilmunya selamat daripada kesalahan. Allah Maha Alim kan? Maha mengetahui kan? Al-Alim. Jadi Allah itu mustahil ataupun selamat daripada salah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Manakala kita yang disebut Bani Adam ni sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, kullul adamiyyin khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam ni pasti dia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu selamat dari lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Manakala kita sering lupa. Kadang-kadang kita kan nak pergi jauh, nak pergi berjalan kan, nak pergi kedai ke, nak pergi pasar, kadang kunci pun kita cari, padahal kunci dia dipegang. Mana kunci jadi dia masuk ke dalam rumah, last dia kunci aja di tangan. La haula, anak pun demikian. Sering anak mendapatkan seperti ini. Itulah manusia. Sering lupa. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, dia tengok duduk di depan televisyen kan, sambil dia memanaskan air kan. Dia panaskan air tu, dia hidupkan dia gas tu, lepas tu dia tinggal. Dia fokus kepada televisyen. Las, hangus dah. Air tu, la haula wala, lupa kan? Manusia. Manakala Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, tidak pernah lengah daripada segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tengok ni,
Selamat daripada mengingat dan berfikir. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mengingat. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berfikir. Manakala kita ingin mengingat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, pasti berfikir dulu. Allah Subhanahu wa taala tak. Sebab kalau berfikir ni, ya, dia menunjukkan kelemahan. Orang yang berfikir sesuatu ni, dia menunjukkan tentang kelemahan dia. Betul. Nak fikir nanti raya ni saya nak buat apa raya ni? Nak makan apa nanti raya ni? Nak pergi ke mana? Nak raya dekat sini ke nak raya dekat sana? Kalau nanti saya raya dekat sana, ini macam mana aku nak? Kalau saya raya dekat sana, anak belum ni apa ni? Banyak benda. Sedekah lagi. Nak sedekah pun dia berfikir banyak. Padahal di bulan Ramadan. Saya kalau keluarkan duit ni nanti macam mana saya nak beli beras untuk raya? Kalau saya keluarkan gini banyak berfikir. Itulah manusia. La haula wala quwwata illa billah. Manakala Allah Subhanahu wa taala bebas daripada berfikir sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Alim. Tengok dia. Di antaranya lagi. Kehendaknya selamat daripada ketiadaan hikmah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Dan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala penuh dengan bijaksana, hikmat. Tindakan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan hikmat. Manakala tindakan kita kadang dia ada bijaksana, kadang dia ada tersalah. Dan kemaslahatan. Kalamnya selamat daripada kebohongan dan kezalimnya. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak pernah bohong. Tidak ada sesuatu kata-kata yang sia-sia ataupun bohong di dalam Al-Quran. Semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Dan kalamnya selamat daripada kezaliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkata ataupun berfirman penuh dengan kezaliman. Kekayaannya selamat, tidak memerlukan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala kaya. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada makhluk. Manakala kekayaan manusia memerlukan kepada yang lain. Tengok di sini siapa yang dia bilioner ataupun milioner, banyak duit, kaya raya, berbilion-bilion, tapi dia memerlukan bantuan orang lain. Kalau bisnes dia tidak dikerjakan oleh orang lain, maka bisnes dia tidak akan jalan, dia tidak akan mendapatkan keuntungan, justru dia akan bankrupt. Jadi kayanya, seberapa kaya manusia ni, pasti dia ada kelemahan, memerlukan bantuan kepada orang lain. Manakala Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyu, Maha Kaya, tidak memerlukan kepada kepada bantuan makhluk. Lepas tu kita sambung. Siksaan dan pembalasannya selamat dari perbuatan zalim dan kekerasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang, memberikan balasan jahat kepada seseorang, itu bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim, bukan berbuat zalim. Bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kekerasan. Jadi siksaan dan pembalasannya ni tidak mengandungi perbuatan zalim sedikit pun. Jadi nanti di yaumil qiyamah, orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik, ketika mereka disiksa bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim kepada mereka. Kenapa mereka disiksa selama-lamanya? Mana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mana sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika dahulu hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberi peringatan kepada mereka, jangan syirik, jangan kafir, jangan munafik. Disebutkan dalam hadisnya, dijelaskan dalam Al-Qur'annya. Mereka diberikan kehidupan, mereka diberikan umur 60 sampai 70 tahun untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka lengah daripada ini. Itu dia. Okey, lepas tu apa lagi? Ketentuan baik dan buruknya selamat daripada kesia-siaan dan ketidakadilan. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, sama ada baik ke buruk ke, selamat daripada sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Dan selamat daripada ketidakadilan. Semuanya adil. Apa yang ditentukan merupakan bentuk daripada kebijaksanaan dan keadilan. Pemberiannya selamat, tidak meminta balasan. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni secara percuma. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
agar kita sentiasa meminta. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Minta kamu kepada aku. Minta apa saja. Aku akan berikan. Nah, manakala manusia dengan manusia yang lain kalau meminta merupakan sifat yang tercela. Nak minta duit 100-200 ringgit mana boleh. Dia tak bagi. Coba kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah, Allah akan beri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta balasan. Okey, lepas tu bersemayamnya di atas aras tidak memerlukan kepada yang mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras ini tidak memerlukan kepada malaikat untuk mengangkat aras. Tak perlu. Turunnya ke langit dunia setiap malam tidak bertentangan dengan ketinggiannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha berada di atas. Tetapi pada sepertiga malam akhir Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia. Ya. Dan kesempurnaannya selamat daripada segala apa yang dikatakan para mu'attilin. Apa mu'attilin ni? Orang-orang yang meniadakan sifat Allah. Dan musyabbihun, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jadi kita dah faham as-salam tu apa maksud dia. Jadi as-salam makna yang pertama, selamat daripada keserupaan dengan makhluk, selamat dari segala kekurangan, selamat daripada segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan sifat dan perbuatan. Ini makna yang pertama. Okey. Boleh faham ya? Ada soalan tak sampai di sini? Sila kalau nak bertanya. Ustaz, sekali lagi makna as-salam. Ya, salam. Selamat daripada apa? Daripada apa tadi? Selamat daripada apa? Selamat daripada keserupaan. Yes, selamat daripada keserupaan dengan makhluk. Selamat daripada kekurangan. Selamat daripada segala sesuatu yang menafikan. Yang menafikan kesempurnaan dan perbuatan. Ini makna yang pertama. Okey. Okey, jom. Ada lagi tak soalan? Okey, sekarang yang kedua. Jadi kalau kita tulis, jadi yang pertama ni as-salam. Yang pertama selamat. Kecil sangat Boleh nampak ni? Boleh Okay. Selamat daripada keserupaan. Apa lagi? Selamat daripada keserupaan dengan makhluk. Apa lagi? Selamat dari apa tadi? Kekurangan. Selamat daripada kekurangan. Okey. Lagi? Selamat daripada segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan. Okey, segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan. Sempurna apa? Sifat dan perbuatan. Kan? Sifat dan perbuatan. Ini yang pertama. Okey. Lepas tu yang pertama. Okey. Sekarang kita pindah ke kedua. Maksud yang kedua as-salam. Maksud yang kedua ialah as-salam ialah dialah yang memberi keselamatan. Ini maksud yang kedua as-salam ni. Kalau yang pertama tadi itu dia menyelamatkan dirinya. Selamat daripada kekurangan, selamat daripada aib, selamat daripada serupa dengan makhluk. Sebelum menyelamatkan yang lain, terlebih dahulu dia selamatkan dirinya. Itu dia. Okey. Jadi yang kedua, as-salam dialah yang memberi keselamatan kepada makhluk. Ni kita ni yang dijaga ni, yang selamat 24 jam ni tidak lain karena kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-salam. Kita betul-betul dijaga ni 24 jam ni kita terjaga ataupun kita selamat daripada
daripada musibah, daripada kecelakaan, daripada gangguan orang lain, tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar. Tidak sabar, tidak sedar. Ya. Kita selamat saat ini, kita selamat ini tengah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu. Di antaranya keselamatan ni. Coba bayangkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tiba-tiba di tengah jalan kita dilanggar kereta, kita tak selamat. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi kita boleh sampai ke sini dengan selamat. Bermakna kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedang diselamatkan. Nah, ni pukul berapa ni? Pukul 3.13 kan? Bukan kita nak tutup. Pukul 3.13 ni kita sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari apa? Dari musibah, dari gempa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab kalau kita tengok ni, kebanyakannya bumi ni diliputi dengan air kan? Kan betul tak? Yang paling banyak kan dia air lautan kan? Cuba kalau Allah Subhanahu wa taala ingin meluapkan ataupun menghendaki air itu untuk diluapkan ke daratan, habislah kita. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan. Tengok ni. Dialah yang menjadi sumber keamanan dan keselamatan bagi kita. Sumber keselamatan dan keamanan bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalam. Mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Maka kepadanya lah meminta perlindungan dan keselamatan. Tidak ada yang memberikan rasa aman dan selamat kecuali Dia yang Maha Salam. Tengok di sini apa yang kita baca selepas solat fardu. Tengok di sini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau di sini tabarakta dzal jalali wal ikram. Baca ya selepas solat, jangan sampai tak baca, kena baca. Ni tengok, Allahumma ya Allah antas salam, engkau Maha Penyelamat. Jadi perkataan as-salam ni banyak disebutkan dalam hadis. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu kali saja. Yang disebutkan dalam hadis berbilang-bilang lah, banyak. Antas salam, engkau Maha Penyelamat. Yang memberikan selamat, yang memberikan kesejahteraan adalah engkau. Okey, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Okey, tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarakta, maha banyak kebaikannya engkau, maha memberkati engkau. Dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi kita baca zikir ni selepas solat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada kita. Secara tidak langsung kita baca zikir ni, kita dah mengakui dah bahawa kita ni setiap detiknya, setiap saat telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ingat, selepas solat jangan baca lain, baca yang ni. Ada lagi ni solat Ani pernah jumpa lah dalam satu masjid atau surau. Lepas solat dia baca benda-benda lain. Okeylah, baca Fatihah, okey, boleh lah, tak ada masalah lah. Tapi yang dia baca ni, dia memang nama Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah dengar tak dia baca macam ni? Ya kafihu ya. Ada tak pernah dengar tak? Siapa tak hafal? Apa yang dia baca ni? Ya kafihu ya Allah. Okey, tak ada masalah bacaan tu. Cuma kalau kita nak ikutkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat fardu, baca ni, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari mana kamu dapat bacaan yang seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Inilah akhir zaman. Banyak benda-benda yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita belajar kaifiat ibadah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua, makna as-salam iaitu yang memberi keselamatan kepada makhluk. Ini makna yang kedua. Memberi keselamatan kepada makhluk.
Ini makna yang kedua ya. Memberi keselamatan kepada makhluk. Makhluk, semua makhluk. Haiwan ke, jin, manusia, benda-benda lain, tumbuh-tumbuhan. Itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalam. Okay. Macam kita ni, macam orang-orang yang berdosa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan siksaan mereka. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahmat. Assalam. Bayangkan kalau mereka ni yang berbuat dosa, yang berbuat zina, yang mencuri, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Inilah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada itu, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Yang maha apa? Al-Halim. Okay. Al-Halim ni dia di atas sabar. Al-Halim maha penyantun. Maha penyantun kan? Betul tak? Betul. Al-Halim dia maha penyantun. Apa maksudnya? Dia tidak langsung menyiksa hambanya yang berbuat dosa, tetapi dia menangguhkan. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Al-Halim. Bayangkan kalau orang yang orang-orang kita ni, orang-orang yang beriman ni, dia melakukan dosa seperti berzina, langsung disiksa. La haula wala quwwata illa billah. Dia tidak akan pernah selamat. Untuk itu Assalam ni dia yang memberikan keselamatan bagi kita, yang menyelamatkan kita daripada aksiden. Tengok tu, beberapa banyak kereta yang ada di jalanan tu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan kita, habislah kita. Tengok je, Masya Allah banyak kereta. Itu kereta api lagi laju. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah tak selamatkan kita, memang habis. Itulah Assalam, memberikan keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sentiasa melindungi kita, menyelamatkan kita. Tengok orang yang duduk-duduk di di rumah-rumah tinggi itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan mereka, maka rumah itu akan jatuh. Langit pun yang tanpa tiang tu macam mana boleh berdiri? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, yang menjaga agar langit itu tidak jatuh. Langit ni beratnya bukan main, memang sangat berat. 7 lapis langit. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit itu agar tidak jatuh. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah menahan langit agar tidak jatuh. Okey, itu yang kedua ya. Yang kedua. Okey, yang ketiga sekarang. Makna Assalam. Assalam tu maksud dia, dialah yang memberi petunjuk keselamatan bagi manusia. Ini makna yang ketiga. Memberi petunjuk keselamatan bagi manusia. Menyelamatkan mereka daripada siksa melalui pesuruhnya, serta memberinya kitab sebagai petunjuk bagi mereka. Ini maksud Assalam yang ketiga, iaitu memberi petunjuk keselamatan bagi manusia. Termasuknya merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung. Kita dijadikan orang-orang Islam. Kita dilahirkan daripada orang-orang Islam. Cuba bayangkan, bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan kafir, seperti orang-orang barat, orang-orang berkulit putih, banyak di antara mereka ni, bukan banyak, memang kebanyakanlah, majoriti daripada mereka, ya, mereka dilahirkan daripada orang-orang yang beragama bukan Islam. Tengok macam mana siksaan mereka nanti di yaumil qiyamah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dari mak dan bapa yang beragama Islam. Jadi kita tidak perlu tidak perlu penat-penat mencari hidayah. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang begitu agung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk keselamatan bagi kita, yaitu dengan cara kita dijadikan sebagai orang Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari kiamat dan seterusnya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Maksudnya, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keridhaannya. Dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gulita, iaitu kufur, kepada cahaya, iaitu iman yang terang benderang.
dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kemudian dia memberikan kehidupan yang sejahtera berupa syurga sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia, dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Maksudnya, bagi mereka lah syurga Darus Salam. Oh, tengok ni. Di antara nama syurga Darus Salam. Sini mana negeri yang bernama Darus Salam? Brunei ya? Brunei. Brunei Darus Salam. Darus Salam ada negeri yang penuh dengan kedamaian. Kalau kita tengok Brunei ni macam sedikit konflik ya. Tak banyak masalah macam lain negara lah. Okey, jadi Darussalam itu adalah tempat tinggal yang aman sejahtera. Di mana dia? Di syurga. Okey, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah penolong mereka. Allah Subhanahu wa taala menolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa ini, semoga kita nanti dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala Darussalam. Banyakkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa ini. Jangan lupa setiap dia solat selepas solat fardu, angkat tangan minta kepada Allah. Allahumma habani Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kenapa? Sebab doa di antara dua adzan itu diterima, dimakbulkan. Doa di antara dua adzan, yaitu selepas adzan dan sebelum iqamat, diterima. Jadi angkat tangan. Jadi selepas adzan jangan kita hanya baca Allahumma rabb hadhihi wal hitam ataupun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi selain daripada itu doa lain. Minta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Karena malam-malam dan hari-hari Ramadan adalah ibadah bagi kita. Kita yang sedang puasa ni, sedang tidak makan sekarang ni, sedang diganjar ni. Jadi pahala ni berjalan. Pukul berapa sekarang? Pukul 3.24. Kita sedang diganjar pahala ni. Pukul 3.24 ditulis pahala. Nanti lagi pukul 3.25 ditulis pahala puasa lagi. Apatah lagi kalau kita berdoa selepas azan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Dan ditanya lagi, dianjurkan doa ketika kita mau berbuka puasa. Baca doa, angkat tangan. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Sebab yang menyelamatkan kita, yang boleh menyelamatkan kita di antaranya adalah doa. Itu dia. Jadi sebab senjata bagi orang yang beriman adalah doa. Okey, baik, kita teruskan ya. InsyaAllah kita habiskan. Kesan beriman kepada nama Allah As-Salam. Apa kesan dia? Okey. Ketika kita sebut nama As-Salam, banyak perkara yang terlintas dalam akal fikiran kita tentang kesan-kesan kebaikan yang ditimbulkan oleh nama ini. Kerana dari zahirnya lafaz ini sangat mudah untuk dipahami. Antara kesan kebaikan yang terdapat pada nama ini sebagai berikut. Yang pertama, orang yang beriman dituntut untuk hidup dalam keselamatan dengan menghindari semua perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama As-Salam, maka kita mesti menjauhi dari segala perkara yang dapat mengundang kemurkaan Allah. Di antaranya apa? Berbuat perbuatan syirik ataupun perbuatan bid'ah tercela dan sebagainya. Okey. Oleh itu wajib melaksanakan semua perintah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarangnya. Dan di antara tingkah laku yang mesti dijaga oleh umat Islam ialah menjaga ucapan dan tindakan daripada menyakiti saudaranya agar mendapat kehidupan yang sejahtera dan selamat. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang Islam yang sejati, yang selamat adalah orang Islam yang lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada balasan yang paling baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh melainkan balasan syurga. Dan ucapan salam ialah sebagai penghormatan bagi mereka. Nanti apabila ni orang-orang yang beriman ni dimasukkan ke dalam syurga, maka yang mereka ucapkan pertama kali adalah salam, kedamaian. Tengok di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Yang bermaksud doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma. Ini doa mereka di dalam surga. Subhanakallahumma. Dan sebagai penghormatan mereka adalah salam. Salam mereka di dalam surga sama. Assalamualaikum. Doa mereka subhanakallahumma. Dan penutup doa mereka, penutup doa bagi mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara penghormatan orang Islam kepada saudaranya adalah mengucapkan salam. Tujuannya adalah agar terjalin kasih sayang dan saling mencintai di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshu salam bainakum." Maksudnya, kamu tidak akan masuk syurga kecuali kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang suatu perkara, jika kamu melakukannya maka kamu akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Di antaranya menyebarkan salam ini salah satu yang menjadi penyebab bagi kita untuk masuk syurga. Ketika kita menyebarkan salam di antara kawan-kawan kita, sama ada kita kenal dia tu ataupun kita tak kenal, ialah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok ni. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sebut nama Allah. Kita sebut nama Asmaul Husna. Mungkin selama ini kita tidak sedar. Kita cuma sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam biasa dia. Macam tak ada istimewa. Sebetulnya ini istimewa. Apa istimewa dia? Coba kita tengok penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Tengok ni. Ketika Imam An-Nawawi menjelaskan tentang Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kata Imam An-Nawawi, fa inna salama, ketika kita baca kan dalam tahiyat tu, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kata Imam An-Nawawi? Fa inna salama ismun lahu subhanahu wa ta'ala. Salam yang diucapkan dalam solat tu, yang diucapkan di luar solat tu adalah nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Lepas tu takdiruhu Allahu alaikum hafizun wa hafizun kafil. Ketika kita sebut salam kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa makna dia? Semoga kesejahteraan di atas kamu kan? Di atas kamu ataupun dilimpahkan kepada kamu. Mana assalam ni dia ada dua. Yang pertama di sini disebutkan dalam Syarah Muslim, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tengok ni supaya kita faham ya. Ketika kita menyebutkan assalam. Ni yang pertama, ketika kita sebut assalam. Ni nama Allah kan? Assalam kan? Ketika kita sebutkan assalam, ini bermakna Allahu alaikum hafizun wa kafilun. Allahu hafizun. Apa hafiz? Menjaga. Kafilun mencukupi ataupun menjamin. Jadi ketika kita sebut nama Allah Assalamualaikum, maka kita seakan-akan menyebut semoga Allah menjaga kamu, semoga Allah mencukupi kamu. Itu dia. Makanya wajib jawab. Ya, mengucapkan salam sunnah, menjawab salam adalah wajib. Cuman pahala mengucapkan salam ni adalah lebih utama, lebih besar daripada pahala yang menjawab salam. Itu dia. Jadi seakan-akan semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mencukupi kamu. Tetapi itulah yang yang ketika macam salam yang kita dengar sehari-hari itu macam tak ada istimewanya lah. Kalau kita tak tahu apa makna sebetul assalam tu. Sekarang kita dah tahu kan assalam tu apa? Assalam nama Allah.
Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga kamu, semoga Allah mencukupi kamu. Coba, kalau kita sebutkan dalam bahasa Melayu, kita tiba-tiba jumpa dengan kawan kita, lalu kita bertanya, ya akhi, wahai kawan, semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mencukupi kamu. Apa jawaban kita? Amin. Pasti amin. Tapi ketika kita mendengar Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu je kan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan dia tak menengok langsung ke muka yang bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam tu. Dia macam tak ada senyum. Cuba senyum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab dengan penuh keyakinan. Waalaikumsalam. Sebab kita ketika itu didoakan. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan kan, macam tak ada istimewa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam di dalam kelas, ustaz cakap salam kalau di sekolah sudah habis kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam tak ada istimewa. Padahal kita didoakan, ya Allah. Kita didoakan. Semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mencukupi kamu. Itu doa dia. Ni perhatikan. Boleh dari ini seterusnya ni. Kalau jawab salam, mesti serius. Penuh dengan khusyuk. Jangan buat main-main. Apalagi sambil dia mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil dia main HP. HP pula. HP bahasa seberang. Handphone. Okey, itu. Okey, di antaranya lagi. Itu makna yang pertama ya. Makna yang pertama. Wakila dan dikatakan. Ini makna yang pertama. Jadi saya tulis dari sini dulu supaya dia faham. Allahu hafizun. Ini yang pertama. Allahu hafizun. Okay. Allahu hafizun wa kafilun. Wa kafilun. Semoga Allah menjaga dan mencukupi ataupun menjamin kamu. Ini mana yang pertama? Assalam. Yang kedua. Yang kedua makna dia, maknahu as-salamatu wan najatu lakum. Ini makna yang kedua yang biasa kita pakai. Yang biasa kita guna, yaitu makna dia as-salamatu wan najatu lakum. Keselamatan. Apa najat? Najat tu ke apa? Wan najatu minan nar. Apa maksud dia? Keselamatan. Okey, kalau disebutkan an-najatu minan nar bermakna keselamatan. Okey, tapi sama dengan as-salamah kan? Keselamatan dan diselamatkan. Okey. As-salamatu wan najata minan nar wan najata min sama je lah. Lebih kurang sama je lah. Makna an-najah ni najah, daripada najah tu dia beruntung, selamat, sukses, berjaya. Najat. Itu. Ini yang kita pakai selama ni kan. Ketika kita ucap salam ini je yang kita tahu. Assalamualaikum, assalamatu wan najatu lakum. Semoga sejahtera dan keselamatan bagi kamu. Dan sekarang kita sudah tahu bahawa makna assalam tu selain bermakna assalama wan najatu lakum, Allahu hafizun wa kafilun. Dah tahu sekarang makna salam Okey, baik. Apa ni? Okey. Sekarang kita pindah kepada kesan yang keempat. Yang keempat, larangan memberi salam kepada Allah. Kalau kepada Allah ni memang kita dilarang untuk memberi salam lah. Sebab Allah sendiri adalah assalam. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah, dia berkata, okey, kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa naqulu assalamu ala Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. Yang bermaksud, pernah kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami mengucapkan assalamu ala Allah. Seorang sahabat ni yaitu Abdullah pernah solat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia baca tahiyat, dia baca assalamu ala Allah. Semoga kesejahteraan bagi Allah. Tak perlu kita doakan kesejahteraan bagi Allah. Sebab Allah yang bagi kesejahteraan kepada kita. Jadi kata baginda Nabi,
Innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah ni adalah assalam. Walakin, akan tetapi, qulu, sebutlah ataupun bacalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, iaitu segala pujian milik Allah dan kesejahteraan serta segala kebaikan. At-thayyibat ni benda-benda yang baiklah. Nah, okey, ada soalan tak sebelum apa ni? Tinggal doa ni. Ada soalan tak? Okey, baik, kalau tak ada soalan kita habiskan doa ni. Di antara doa yang berkaitan ataupun menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah doa setelah solat ataupun zikir setelah solat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu antaranya. Apalagi yang kedua, doa ketika melihat bulan hilal. Ini tak sabar kita nak lihat bulan hilal apa? Syawal lah. Macam tak sabarlah. Sebahagian daripada kita macam tak sabar, sebahagian daripada kita macam tak nak ni. Apa ni? Macam apa ya? Istilahnya macam kita ingin berlama-lama dengan puasa dulu. Tak mau cepat-cepat. Tapi kebanyakan daripada kita mau cepat-cepat habislah. Okey. Di antaranya Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allahu hilalu rushdin wa khairin. Ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkatan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Inilah bulan sabit membawa petunjuk dan kebaikan. Okey, di antaranya lagi doa bangun daripada majlis. Kalau bangun daripada majlis, selain dia membanyakkan istighfar, baca doa ni, iaitu Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Baik, insyaAllah kita habiskan pada pertemuan berikutnya lah. Minggu depan ni ada kelas kan? InsyaAllah tak ada kelas lah. InsyaAllah tak ada lagi ke? Tak ada. Macam tak ada je. InsyaAllah tak ada. Ada? Ada minggu lagi? Tadi kata start dah tak ada minggu depan ni, tapi tak pasti dah. Last 31 Ustaz. Oh, 31. Sekarang 26. Tak ada lagi ya? Last 31. Chicken begitu. Oh, 31. Maknanya tak ada lagi ya? Tak salah. Ada? Wallahu ta'ala alam. Kalau nanti akan ada pengumuman dalam Mafhum Kulliyah tu lah. Ada pengumuman, jangan disauti. InsyaAllah. Okey, baik, kita cukupkan di sini dulu untuk Asmaul Husna ni. InsyaAllah kita ada tazkirah ringkas insyaAllah ta'ala. Baik, kita tutup perjumpaan kita untuk Asmaul Husna ni dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.